Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Kementerian Pendidikan KPM tidak mempunyai perancangan untuk membuat penilaian menyeluruh terhadap ekosistem pendidikan vernacular setakat ini. Menterinya Fadhil Nasidik berkata sebarang tindakan atau keputusan mengenai ekosistem pendidikan sedia ada mesti berdasarkan ketetapan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996. Kita mendengar pandangan tersebut, tetapi untuk hari ini pendirian Kementerian Pendidikan Malaysia adalah untuk berdiri tegak dan juga memperkukuhkan Akta Pendidikan. Dan sekolah vernacular ini sebagaimana yang saya tegaskan sebelum ini diiktiraf oleh Akta Pendidikan, dan kita akan teruskan dengan pendirian tersebut berdasarkan Akta Pendidikan. Sementara itu, Fadhil memaklumkan pihaknya akan melaksanakan penyusunan semula sekolah yang mempunyai bilangan murid yang padat. Ia bagi memastikan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dapat disediakan. Saya rasa semua sekolah ada peningkatan enrollment itu, dan memang ada sekolah yang menerima peningkatan yang lebih sedikit, dan kita memang ada sekolah-sekolah itu. Jadi secara keseluruhannya enrollment untuk darjah 1 ni memang tinggilah ya. Jadi ini menunjukkan bahawa dari segi komitmen kita untuk memastikan anak-anak kita berada dalam sekolah ini tercapai. Cuma kita nak kena adjust dari segi kepadatan itu, barangkali menyusun kembali, dan itulah tugas PPD dan juga JPN untuk memastikan tiada kesesakan yang keterlaluan lah di sekolah-sekolah. Subsidi ubat-ubatan kepada pesakit yang terima rawatan di semua fasiliti KKM masih dikekalkan. Ia bagi mengelak rakyat terbeban dengan peningkatan kos ubat. KKM juga telah meneliti inisiatif ketelusan harga ubat, iaitu fasilitis kesihatan swasta yang dikenal pasti perlu memaparkan harga ubat seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 3 Oktober 2023. Inisiatif ini dapat meningkatkan akses rakyat kepada bekalan ubat yang lebih kompetitif harganya serta membolehkan rakyat mengetahui harga ubat yang perlu dibayar dan seterusnya membuat pilihan mengikut kemampuan masing-masing. Pesawah yang pengeluaran padinya merosot disebabkan perubahan cuaca luar jangka boleh dapatkan bantuan saluran tunai menerusi tabung bencana tanaman padi TBTP. Bantuan berbentuk touch point, iaitu penyaluran bantuan secara tunai khusus kepada pesawat yang menghadapi kerugian akibat bencana alam. Permohonan boleh dikemuka melalui Jabatan Pertanian di daerah dan negeri masing-masing. Empat daripada 16 pakej 1A kerja bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah telah siap dan dibuka kepada pengguna. Pakej kerja 5, Donggongan ke Papar telah siap pada 29 Ogos 2022. Pakej kerja 27, Kampung Lot M ke Batu 32 Sandakan telah siap pada 18 November 2022. Pakej kerja 15, Tawau ke Semporna telah siap pada 10 Ogos 2023. Dan pakej kerja 21, Lahad Datu Bypass telah siap pada 30 Oktober 2023. Pelantikan kontraktor bagi pembinaan 15 daripada keseluruhan pakej 1A kerja telah dibuat. Kemajuan terkininya 88% dan dijangka siap awal tahun depan. Pakej kerja 9 1A pula masih di peringkat perolehan. Meskipun sibuk membuat persiapan bagi sesi persekolahan anak-anak, ibu bapa khususnya umat Islam turut membuat persediaan akhir menjelang Ramadan. Tinjauan di Pasar Chowkit mendapati orang ramai mula mengunjungi pasar itu seawal jam 7.30 pagi.
Berbekalkan 2,000 yang kerajaan bagi itu memang saya gunakan sepenuhnya lah untuk persediaan untuk Ramadan dan juga untuk air raya sedikit lah. Saya bagi separuh-paruh lah. So bila saya datang sini saya boleh belilah. Untuk bulan Ramadan ni kan, yang pentingnya barang-barang basah lah, barang-barang kering kan. Macam ni saya tahu besok kalau insya-Allah besok puasa, ni mencari barang-barang untuk preparation lah untuk sambut bulan puasa nanti. Kebetulan pula tahun ni kita berhadapan dengan dua situasi serentak. Pertama menyambut bulan Ramadan dan pembukaan sekolah. Jadi bergantung pada bajet kita juga. Kalau cukup kita akan buat persediaan awal dan tak nak untuk last minute lah. Cuma macam kita akan order lebih sikit lah. Terutama hari cuti lah, hari Sabtu Ahad ke. Itu memang kena lebih lah, memang orang ramai. Di Kedah, tinjauan RTM di Pasar Besar Lostar mendapati orang ramai turut berbelanja barangan harian sebagai persiapan berpuasa. Hari ini nampak dia naik sikit pada hari biasa lah. Saya mungkin nak puasa esok kot. Ya, barang naik sikit lah. Sikit tu apa yang ikan. Sayur pun naik lah. Ada naik sikit lah. Tapi tak banyak lah. Kan mampu lah. Tapi teruk juga lah. Kalau banyak tu teruk juga lah kan. Kalau puasa ni pantau tiap hari lah boleh. Jangan duk main sekali main. Lepas tu 3 bulan tak main. Macam biasa saya tengok sama je harga. Masih lagi boleh lagi lah untuk beli. Ikan, ayam, adalah sayur-sayur sikit-sikit lah. Yang tu je lah, dari rumah tak ada apa lah. Harga okey je macam biasa. Hari ni tak siap beli ikan. Lepas tu beli daging, beli paru sikit. Setakat ni harga barang macam ni kat tengok? Macam biasa tapi ada naik sikit lah. Untuk laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Di paparan skrin merupakan status cuaca panas semasa yang dikeluarkan setakat 4.30 petang, iaitu terdapat 6 daerah di Semenanjung meliputi di kawasan di daerah Kota Star, Pokok Sena, Pendang, Sik dan Baling di negeri Kedah dan juga di daerah Hulu Perak di negeri Perak berada di tahap berjaga-jaga, iaitu yang suhu maksimum yang direkod antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturut-turut. Buat masa ini tiada amaran tahap pertama yang dikeluarkan untuk di Sabah dan juga di Sarawak. Orang awam diminta untuk sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca semasa, mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah serta minum air dengan secukupnya. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca terkini melalui paparan satelit semasa. Diperhatikan di kebanyakan kawasan di rantau negara, kurang litupan awan di kebanyakan kawasan, namun kelompok awan aktif kini tertumpu di kebanyakan bahagian di selatan Sarawak. Untuk laporan yang lebih terperinci, kita beralih pula kepada tinjauan kemerada. Dimulakan dengan keadaan di Semenanjung Malaysia. Pada ketika ini keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di rantau negara di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca hujan di 1-2 kawasan di sekitar selatan negeri Johor dijangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Seterusnya pula di Sabah dan juga Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca hujan beserta ribut petir serang mula terbentuk dan tertumpu di sekitar kebanyakan bahagian di selatan Sarawak dan beberapa kawasan di sekitar bahagian tengah Sarawak, yang mana keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam nanti. Manakala di hampir keseluruhan kawasan di Sabah pula keadaan cuaca baik dan keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke waktu malam. Kita beralih pula kepada tinjauan berdasarkan ramalan Met Malaysia. Kita jangkakan keadaan cuaca pada sebelah malam ini keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di sekitar Semenanjung Malaysia. Namun di Sabah dan juga Sarawak keadaan cuaca hujan jangkakan akan lebih tertumpu meliputi di beberapa bahagian di sekitar bahagian selatan Sarawak dan juga di kawasan pedalaman. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak.
Dulu saya tak jaga kesihatan. Dah berusia ni badan cepat letih dan kerap rasa tak selesa. Setiap malam tidur saya tak lena. Rasa badan banyak angin. Patih Halia Extra Viasia banyak membantu saya untuk kekal cergas dan bertenaga. Badan rasa ringan dan segar. Saya pun lebih selesa untuk lakukan apa saja. Patih Halia Extra Viasia diperkaya dengan halia bentong, bawang putih tunggal, sajak inci dan madu tualang yang banyak manfaatnya. Bila badan sihat, aktiviti harian pun dah tak terbatas. Jom dapatkan Patih Halia Extra. Pastikan Viasia baru beli. Sebanyak 3.61 juta murid dan pelajar daripada kumpulan B memulakan sesi persekolahan 2024-2025 hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata ia membabitkan Negeri Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Harapan kita lah kepada murid-murid, kepada ibu bapa, kepada guru-guru untuk memastikan bahawa sistem pendidikan ini dapat diperkukuhkan dari masa ke semasa, yang akhirnya hasrat akhir kita adalah untuk memastikan anak-anak kita adalah anak-anak yang hebat dalam semua aspek. Jumlah berkenaan adalah sebahagian daripada keseluruhan 5.05 juta murid dan pelajar di seluruh negara. Di Melaka sahaja, membabitkan keseluruhan 153,813 murid dan pelajar, iaitu 66,547 pelajar sekolah menengah dan 87,256 murid sekolah rendah. Sementara itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkesempatan melawat ke sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah kebangsaan jenis Cina di Kajang. Melalui lawatan tersebut, beliau turut beramah mesra bersama murid-murid dan membuat tinjauan di bangunan sekolah. Seven years old. Are you happy come to school this time? Yes. Why you happy come to school? Because I can play with my friends. What is your name? Lin Kaiter. How old are you? 7 years old. Makes me happy come to school. Make a lot of friends. My name is Elise. How old are you? I'm 7 years old. Are you happy come to school for this time? Yes. What makes you happy? Make new friends. Perasaan pada pagi ni rasa gemetar sikit, rasa takut dia akan menangis ke apa, tapi sekarang okey, syukur pada Tuhan dia okey lah, dia rasa gembira. Takut jugalah tengok dia nangis ke macam mana, tapi so far okey je lah. Hopeful dia belajar cemerlang, berjaya dalam hidup lah. Barulah first time dia standard 1, gembira lah saya rasa. Pagi-pagi bangun sesat juga. Tak apalah, first time kan saya sudah bangun awal pukul 5 macam tu lah. Susah sikit dia bangun kan nangis. Manakala di Perlis, ramai 47,403 murid telah memulakan persekolahan sesi persekolahan 2024-2025 di 74 buah sekolah rendah dan 30 buah sekolah menengah. Daripada jumlah berkenaan, seramai 4,239 pelajar baru tahun 1, manakala 4,181 pelajar baru bagi tingkatan 1. Seterusnya di Pahang, 48,000 pelajar tingkatan 1 dan tahun 1 memulakan sesi baru persekolahan 2024 hari ini di 739 buah sekolah. Pengarah Pendidikan Negeri Pahang, Amzan Abdul Malik berkata daripada jumlah itu, pihaknya merekodkan 24,000 kemasukan pelajar bagi tingkatan 1 dan juga 24,000 bagi tahun 1. Secara keseluruhan, seramai 259,000 orang pelajar memulakan sesi baru persekolahan hari ini di 541 sekolah rendah dan 198 buah sekolah menengah termasuk tingkatan 6. Di Labuan, Pengarah Pendidikan Labuan Abidin Marjan berkata 17,414 pelajar termasuk murid tahun 1 dan pelajar tingkatan 1 memulakan sesi persekolahan di 27 buah sekolah. Abidin turut berkesempatan melakukan tinjauan ke sekolah berkenaan untuk beramah mesra bersama pelajar serta melihat fasiliti bilik darjah. Katanya minggu pertama sesi persekolahan akan dimanfaatkan dengan pelaksanaan program dan aktiviti.
Dalam pada itu, KPM bersedia menangguhkan sebarang aktiviti luar bilik darjah jika fenomena El Nino yang melanda negara ketika ini bertambah buruk. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata pihaknya tidak mahu sebarang perkara di luar jangkauan berlaku, terutama membabitkan kesihatan para pelajar. Bagi kami, kebajikan dan kesihatan anak-anak kita adalah terletak di prioriti utama kita. Kita bergantung pada keadaan. Kita bergantung pada keadaan dan kita, seperti yang saya kata, kita berikan keutamaan kepada kesihatan anak-anak kita. Awam bertaraf bersih, menawan dan wangi. BMW terus menjadi fokus KPKT. Anugerah Toilet of the Year 2024 kembali lagi dengan 7 kategori premis dipertandingkan. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 1 April 2024. Jangan lepaskan peluang ini. Layari www.kpkt.gov.my. Paparan dari Negeri di Bawah Bahayu, sesi persekolahan 2024 di Sabah berjalan lancar. Perinciannya langsung bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Ijam, silakan. Baik, Sahih. Seramai 540,891 murid di negeri ini memulakan sesi persekolahan 2024 pagi tadi. Mereka terdiri 319,578 murid sekolah rendah dan 216,405 murid sekolah menengah. Murid-murid sekolah rendah kelihatan teruja memulakan sesi persekolahan masing-masing. Tinjauan RTM di SK Pulau Gaya mendapati sesi persekolahan berjalan lancar dengan murid-murid bergerak secara teratur. Murid-murid nyata teruja dengan pembelajaran tidak formal yang dijalankan sepanjang minggu ini, termasuk bagi pelajar tingkatan 1 di SMK Likas. Murid-murid tingkatan 1 sudah tentulah mereka memerlukan satu suasana yang membolehkan mereka mengenali antara satu sama lain dan juga mengenali guru-guru mereka. Kita berharap supaya pada minggu pertama ini dari segi mental anak-anak murid khususnya yang baru menjajakan kaki ke SMK Likas ini akan dapat merasakan bahwa mereka merupakan sebahagian pada keluarga besar SMK Likas. Sementara itu, sejumlah 43,508 guru ditempatkan di Sabah setakat ini. Bilangan itu mencukupi bagi menampung keperluan 1,298 buah sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Alhamdulillah, kita telah pun mendapat bekalan guru pada 7 hari bulan Mac yang lepas telah melaporkan diri berjumlah 212 orang dan insyaAllah pada bulan April ini nanti kita akan menerima satu lagi kumpulan guru untuk memenuhi keperluan di sekolah-sekolah yang amat memerlukan. Datuk Raisin ditemui RTM dalam program Selamat Kembali ke Sekolah Murid-Murid di SMK Likas. Beliau menjelaskan bilangan kekosongan guru di negeri ini hanya sekitar 500 orang dan akan diisi mengikut keperluan. Usaha memastikan lebih ramai anak Sabah berpeluang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi, kerajaan negeri telah menambah dana beasiswa daripada hanya RM50 juta setahun kepada RM101 juta setahun. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur berkata kerajaan negeri juga menyediakan pelbagai program bantuan pendidikan murid sekolah bagi mengurangkan beban kewangan keluarga miskin dan golongan B40. Beliau menyatakan demikian dalam Majlis Pelancaran Program We Help Jabatan Pendidikan Negeri, Majlis Penyerahan Bantuan Cermin Mata, beg sekolah murid dan cek curah Jabatan Pendidikan Negeri di Dewan Terbuka SMK Badin Tuaran. Teks ucapannya dibacakan Pengerusi Eksekutif Enterprise Corporation Sdn Bhd, Datuk Jasni Daya. Menurut Datuk Haji G, antara bantuan yang disediakan termasuk bantuan tunai pendaftaran IPT, bantuan ihsan komputer, bantuan PIBG, bantuan tunai peperiksaan, anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah dan bantuan ihsan sekolah Sabah Bisbah. Bantuan persekolahan RM500,000 sumbangan Pusat Zakat Sabah bagi membantu 1,700 anak-anak asnaf di negeri ini sedikit sebanyak mengurangkan beban ibu bapa dan penjaga. Pelajar terlibat menerima RM300 seorang.
Fasa pertama yang dilaksanakan oleh bagian zakat dan fitrah MUIS yang menyantuni 6 bahagian. Lebih 1,000 orang anak-anak asnaf yang akan menerima bantuan dan telah menerima dengan belanja lebih kurang RM500,000. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi dan Esko Agama Islam Sabah menjelaskan, selain sumbangan tunai, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS juga berusaha mencari kaedah terbaik memastikan anak-anak asnaf mampu berdikari. Sementara itu, timbalan yang di-Pertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, peruntukan di bawah program kembali ke sekolah itu bertujuan menterjemahkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mahu anak-anak asnaf menuntut ilmu dengan sempurna. Duit ni duit zakat. Duit ni duit berkat. Jadi segala pembelian diorang hari ini semuanya berkat yang akan memimpin anak-anak ini menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Imam kampung dia bagi senarai untuk terpilih. Dan memang rasa gembira mengurangkan beban saya juga. Memang bagus. Ya, makasihlah yang pembayar zakat. Terima kasihlah bagi bantuan ni. Terima kasih banyak-banyak dapat meringankan beban saya lah. Sebagai ibu tunggal jugalah. Baguslah sebab kita dapat membantu orang-orang yang susah, macam menimpa musibah begitu. Jadi macam baguslah dapat menolong orang yang susah-susah begitu. So kita perlulah membayar zakat bagi yang mampu kan. Pejabat Parlimen Papar menyediakan tangki air statik di kawasan Bazar Ramadan yang kini berhadapan isu kekangan bekalan air. Usaha itu bagi mengurangkan masalah penjajah sepanjang bulan Ramadan yang bermula esok. Solusi serta-merta adalah untuk kita membuat penghantaran bekalan air harian. Bukan hanya kita bergantung kepada jabatan air, tetapi pejabat ahli Parlimen Papar, pejabat Adun Kawang, pejabat Adun Limbahau, UPPM Pantai Manis. Datuk Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Taraf Hidup berkata, isu bekalan air di daerah ini tidak dapat diselesaikan sekelip mata. Justru inisiatif jangka pendek seperti penyediaan tangki dan agihan bekalan air diharap dapat mengurangkan masalah penduduk. Lebih 50,000 penduduk Papar berhadapan isu bekalan air susulan loji rawatan air Limbahau tidak dapat beroperasi selama lebih 20 hari. Kemarau berpanjangan menyebabkan air laut masuk ke dalam sungai sehingga tahap kemasinan di kawasan permukaan Mukasau. Kementerian Belia dan Sukan mengalu-alukan usaha menaik taraf kawasan terbiar menjadikannya fasiliti sukan yang diperlukan oleh komuniti setempat. Antara yang menarik perhatian, kolam renang di Sandakan yang terbiar selama 15 tahun kini menjadi taman papan selaju pertama di daerah berkenaan. Proses menaik taraf ini telah mengambil kira suara golongan belia. Skaters telah memberikan semua cadangan dan mereka menjalani proses ini bersama ahli parlimen mereka sehingga apa yang mereka dapat sekarang adalah kemudahan asas. Hana menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Sandakan Skate Park di Ujana, Elopura. Katanya sukan papan selaju telah diwartakan hujung tahun lalu sebagai antara aktiviti untuk belia menggarap bakat masing-masing. Justru Hana berkata, Sandakan Skate Park juga akan dijadikan lokasi penganjuran program rakan muda bagi daerah Sandakan. Sementara itu, ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong berkata, kawasan ini yang mula beroperasi 1 Mac lalu turut menjadi pusat riadah penduduk sekitar. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahih. Baik Jam, terima kasih. Kementerian Belia dan Sukan bersedia membantu memeriahkan kejohanan rugby Borneo Sevens yang telah melebihi 2 dekad penganjurannya. Menteri Belia dan Sukan Hana Hayul berkata bantuan melalui geran padanan sukan mungkin akan diberikan kepada penganjur. Hana hadir pada majlis penyampaian hadiah bagi perlawanan akhir yang berlangsung di Sandakan. Kita juga akan mencari jalan untuk bantu melalui geran padanan sukan. Cuma berapa itu kita belum buat keputusan lagi dan yang itu kita akan putuskan selepas acara inilah.
Pada perlawanan akhir berkenaan, pasukan New Zealand Cavaliers menjulang trofi kejuaraan selepas menewaskan Borneo Eagles 19-12. Bagi kategori wanita, Borneo Flyers tidak mempunyai masalah mempertahankan kejuaraan dengan membenam pasukan Uzbekistan 40-0. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, seramai 416,000 pelajar di Sarawak memulakan persekolahan sesi 2024-2025 pada hari ini. Langsung saja bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahid, terima kasih. Seramai 416,000 orang pelajar di 1,459 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh Sarawak telah memulakan sesi persekolahan baru bagi sesi tahun 2024-2025 pada hari ini. Menurut Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak, Datuk Dr. Azhar Ahmad, di Sarawak seramai 34,285 murid tahun 1 telah didaftar, manakala 28,351 pelajar tingkatan 1 telah didaftar bagi sesi persekolahan kali ini. Jelasnya, setakat ini sesi persekolahan baharu di kesemua sekolah berjalan lancar. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pada minggu pertama persekolahan ini tidak ada sesi pengajaran dan pembelajaran secara formal seperti biasa dalam kelas, tetapi anak-anak akan mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anak kita familiar dengan kembali ke sekolah dan membina pelbagai kemahiran yang ada yang diperlukan untuk meneruskan pendidikan mereka dalam tempoh yang selanjutnya, insya-Allah. Beliau memberitahu media selepas merasmikan program First Day at School peringkat negeri Sarawak tahun 2024 di SMK Batang Jaya hari ini. Program diadakan secara serentak seluruh negara itu merupakan inisiatif bersama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia bertujuan menyantuni anak-anak sekolah selain memberi bimbingan serta dorongan kepada mereka yang merupakan harapan masa depan negara. Keputusan membenarkan Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak meluluskan projek sekolah yang dibiayai kerajaan negeri atau pihak lain selain kerajaan persekutuan merupakan keputusan yang menggembirakan. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah berkata langkah sedemikian akan membolehkan pihak luar terutama ahli politik membantu projek membaik pulih dan menaik taraf di sekolah. Keputusan memberi kebenaran kepada Pengarah Pendidikan Negeri itu dicapai dalam mesyuarat jawatan kuasa bersama mengenai pembangunan pendidikan di Sarawak baru-baru ini yang dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan turut dihadiri Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian 940 beg sekolah kepada murid dari 7 buah sekolah di Dewan Undangan Negeri Bugis Saban. Program Back to School tersebut dibiayai bersama dengan Ahli Parlimen Betong, Dr. Richard Rapu. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas juga mahu semua sekolah rendah di Dun Betong menyelesaikan masalah murid yang masih tidak menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira walaupun selepas 6 tahun belajar. Kerajaan Sarawak komited bagi mengekalkan Delta Rajang sebagai salah satu habitat ikan lumba-lumba empesut. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, kelestarian alam semula jadi di Delta Rajang menarik kehadiran empesut yang sering kali dilihat di kawasan itu. Empesut atau Irrawaddy dolphin menjadikan Delta Rajang yang kaya dengan hutan paya bakau itu sebagai salah satu kawasan bermain, mencari makan, membiak dan menyusu. Salah satu inisiatif yang telah diambil adalah jalinan kerjasama bersama World Wide Fund WWF Malaysia dalam projek pemulihan empesut di kawasan Delta Rajang. Justru usaha bersepadu itu tidak hanya membuktikan komitmen kerajaan terhadap pembangunan ekonomi tetapi juga terhadap kelestarian alam sekitar termasuk flora dan fauna. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Hutan Sedunia di Belawai. Tambahnya, kajian yang dijalankan WWF Malaysia dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di kawasan Delta Rajang, Belawai dan Paloh mendedahkan bahawa terdapat keperluan untuk pemeliharaan dan pembangunan mampan dalam pelan induk kawasan pertumbuhan ekonomi Tanjung Manis Timega.
Oleh itu, pelan pemeliharaan diperlukan untuk menyepadukan secara sistematik kawasan pemeliharaan tinggi dalam pembangunan Timega bagi melindungi irawadi delfin, hidupan liar yang lain, perikanan dan habitat bakau. Baik, sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Len Talif memberi tahu seramai 1,100 pelajar dari 7 buah sekolah di Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Rajang menerima bantuan peralatan persekolahan dalam program Back to School. Program ini dianjurkan oleh Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak seberkas dengan kerjasama Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Kuala Rajang. Program ini diadakan setiap tahun bagi membantu para pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan serta meringankan beban ibu bapa. Beliau berkata demikian pada program Back to School N41 Kuala Rajang di Dewan Masyarakat Kampung Belawai. Datuk Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang turut berkesempatan melawat program gunting rambut percuma yang diadakan di Medan Selera Belawai bersempena program tersebut. 4 lelaki warga asing ditahan kerana menjalankan aktiviti sabung ayam di Mukah. Menurut Ketua Polis Daerah Mukah, DSP Muhammad Rizal alias, serbuan dilakukan di Tanah Lapang, sebuah ladang kelapa sawit pada pukul 4.30 petang semalam. Beliau dalam satu kenyataan media berkata ketika serbuan dilakukan, sekumpulan individu bertempiaran lari ke kawasan belukar selepas menyedari kehadiran pihak polis. Namun, 4 lelaki warga asing berumur 24 hingga 39 tahun berjaya diberkas. Pihaknya turut merampas 2 ekor ayam sabung yang masih hidup, 3 ekor ayam sabung mati, 2 bilah taji ayam, 1 unit alat penimbang dan wang tunai berjumlah RM490. Katanya, kes disiasat di bawah Seksyen 73-1-G Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM2,000 atau dipenjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kes juga disiasat di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. 6 lelaki termasuk 2 warga Indonesia berjaya diselamatkan sepasukan bomba petang semalam selepas terperangkap lebih 3 jam akibat air pasang besar di Rambungan, Lundu. Menurut Komandan Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Sufian Hosin, dalam kejadian sekitar pukul 1 tengah hari itu, 6 lelaki terbabit dikatakan tidak dapat kembali ke jeti akibat air pasang besar yang menyebabkan kumpulan terbabit terperangkap di kawasan Paya. Susulan itu, sepasukan 4 anggota bomba dihantar ke lokasi berkenaan bagi mengesan mangsa dengan sebuah bot. Kesemua mangsa yang berumur antara 25 dan 42 berjaya ditemui sekitar pukul 3 petang sebelum dibawa ke jeti Rambungan pada pukul 4 petang. Beliau menjelaskan dalam satu kenyataan media di Kuching petang semalam. Operasi turut dibantu pihak polis dan Angkatan Pertahanan Awam. Sementara itu, di Kampung Samariang Batu, sebuah rumah didapati roboh ketika air pasang di kawasan tersebut petang semalam. Menurut laporan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, sepasukan anggota dari Balai Polis Petrajaya digerakkan ke lokasi sejurus menerima panggilan daripada Ketua Kampung pada pukul 4.30 petang. Penghuni rumah dilaporkan berjaya menyelamatkan diri sebelum rumah tersebut roboh dan hampir separuh ditenggelami air pasang. Pihak bomba menasihat pemilik rumah untuk tidak memasuki rumah atas faktor keselamatan dan membahayakan nyawa penghuni rumah. Mangsa Saharul Nizan Abang Jali kini menumpang sementara di rumah saudara mara. Baik saudara, perkongsian itu mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Operasi bersepadu dan program santuni bulan Ramadan serta wanita bergelar nenek ceburi pekerjaan berat. Itu antara paparan dari Pulau Pinang. Langsung bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Zatul, silakan. Assalamualaikum, ya terima kasih. Kesalahan jenayah syariah khususnya tidak menghormati bulan Ramadan di negeri ini akan terus dibasmi. Pelaksanaannya menerusi operasi bersepadu bulan Ramadan 2024 oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang JHEAIPP.
Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata penguatkuasaan akan dijalankan sepanjang tempoh sebulan berpuasa. Ya, bukan hanya uzur syar'i saja, mana uzur syar'i boleh makan, kalau yang ramai tak boleh. Itu pun boleh kena tangkap kerana tak respect Ramadan. Jadi pembelian tu dan balik di rumah. Tapi kalau buka kedai tunjuk gerai tu nampak kaki di bawah tu nampak pelik lah. Makan tak boleh lah. Tapi kalau kata kita tengok kalau buka pukul 9 tu pelik lah kan. Beliau turut meminta orang ramai membuat aduan kepada JHEAIPP sekiranya terdapat gerai ataupun kedai-kedai makan dalam keadaan mencurigakan sepanjang tempoh tersebut. Terdahulu beliau yang juga Yang di-Pertuan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang merasmikan kempen Respect Ramadan dan operasi bersepadu bulan Ramadan di perkarangan Masjid Jami' Kampung Rawa. Sebanyak 14 program dirangka Masjid Ibadur Rahman Kepala Batas sempena menyantuni bulan Ramadan yang akan bermula esok. Antaranya aktiviti berbuka puasa, memasak bubur lambu, tazkirah asar secara harian, sumbangan kepada asnaf dan majlis bersahur. Pengurusi Masjid Sayuti Ibrahim berkata sebanyak 400 pek bubur lambu akan diedarkan kepada orang ramai setiap hari. Manakala bagi aktiviti bersahur secara beramai-ramai, ia akan dilakukan pada 10 malam terakhir Ramadan. Ia antara usaha menggalakkan orang ramai hadir mengimarahkan masjid sempena bulan yang mulia. Seni khususnya Masjid Ibadur Rahman terkenal dengan masakan berlambuk yang sedap. Walaupun banyak orang luar mengambil peluang untuk merasakan berlambuk yang dimasak oleh para petugas di Masjid Ibadur Rahman. Untuk makluman, pihak masjid menyediakan 400 bungkus bubur lambuk untuk para jemaah, dan para jemaah boleh mengambil bubur tersebut di masjid setiap hari. Pada masa sama, beliau turut mengalu-alukan orang ramai untuk berinfak di masjid berkenaan bagi menyumbang kepada aktiviti sempena bulan Ramadan. Baik saudara, stigma masyarakat yang menganggap wanita lemah tidak lagi relevan masa kini. Buktinya ramai wanita menceburi kerjaya berat yang lazimnya didominasi golongan lelaki seperti Kapten Bas. Nur Syuhaini Mat Yusof, 52 tahun, mula menceburi bidang tersebut untuk menyara keluarga sejak suaminya jatuh sakit 9 tahun lalu. Biarpun cabarannya besar, nenek kepada 3 cucu itu tekad memajukan diri dalam kerjaya yang diminatinya itu. Bangkit, jangan ingat kita ni sebagai seorang suri rumah, kita tak boleh berjaya. Kan? Sahut cabaran, jangan ingat kita ni lemah. Kita boleh buat apa yang lelaki buat, kita boleh, insya-Allah. Rakan sekerjanya Nur Hafizah Hamzah turut mempunyai minat dan pandangan sama. Secara peribadi, apa yang lelaki boleh buat, kita juga mampu buat. Macam itulah. Saya menceburi rapid bus adalah kerana minat dan sebagai cabaran untuk diri saya sendiri. Sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2024 baru-baru ini, mereka berharap agar lebih ramai wanita yang berani keluar dari zon selesa untuk mengubah kehidupan yang lebih baik. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih. Polis Perak menempaskan satu sindiket pengedaran dadah yang dipercayai aktif di sebuah pusat hiburan di Setiawan. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata ia susulan penahanan seorang lelaki warga tempatan di hadapan pusat hiburan berkenaan. Hasil pemeriksaan berjaya merampas pelbagai jenis dadah yang dianggar bernilai hampir RM3,000. Manakala, ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metamfetamin dan mempunyai rekod kesalahan lampau kes jenayah dan dadah.
Suspek direman selama 7 hari bermula 10 Mac bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam serbuan itu juga, seramai 152 pengunjung telah ditahan di pusat hiburan itu. Hasil ujian saringan air kencing mendapati 25 orang positif dadah. Daripada jumlah itu, 14 terdiri daripada lelaki warga negara tempatan dan 11 perempuan warga Vietnam berumur antara 21 hingga 41 tahun. Pasaraya Maidin Manjoy ditutup sementara bermula hari ini sehingga tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Ia susulan insiden kebakaran yang berlaku malam tadi. Menerusi kenyataan di Facebook rasminya, Maidin maklumkan pelanggan boleh berkunjung ke cawangan di Meru Raya atau Gopeng bagi mendapatkan barangan keperluan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sayani Saidon berkata, pihaknya masih melaksanakan tugasan operasi melalui kerja-kerja baik pulih bagi memastikan sisa bara kebakaran dipadamkan sepenuhnya. Sekarang ni kerja pemadaman dah selesai malam tadi, cuma masih ada asap-asap yang masih lagi keluar daripada tingkat 1, dan untuk memastikan kerja-kerja overhaul dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya, kita perlu mengeluarkan sisa-sisa runtuhan daripada bumbung semalam supaya kami dapat, selepas kita clearkan sisa-sisa runtuhan tu, barulah kami pihak bomba boleh buat total pemadaman dan overhaul secara keseluruhannya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Police akan menganjurkan bazar Ramadan di 3 lokasi negeri itu. Pengarah negeri Muhammad Anzara Azizan kata penganjuran itu akan berlangsung di Arau dan Kanga dan dijangka memberikan manfaat kepada 132 usahawan. Penganjurannya mendapat kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS dan Majlis Perbandaran Kanga MPK. Untuk Ramadan, kita ada 3 bazar Ramadan dengan kerjasama MPK dan juga pihak MAIPS, di mana kita akan bermula pada esok hari. Ada 3 lokasi, iaitu Bazar Ramadan Pasar Tani Kekal Simpang 4 Perlis. Kita ada Bazar Ramadan Pasar Tani Dataran MAIPS Kanga, dan juga kita ada Bazar Ramadan Pasar Tani Unimap Ulu Bau. Mahkamah Magistrate Batu Pahat menetapkan 22 April bagi mendengar permohonan izin memindahkan kes pembunuhan ibu tunggal Mila Sharmila Samsusa ke Mahkamah Tinggi Muar. Tarikh itu ditetapkan Magistrate Suhaila Syaifiuddin selepas pihak pendakwaan mendapatkan laporan forensik. Tarikh permohonan izin itu juga dicadangkan peguam tertuduh Syahril Anwar dan tidak mendapat sebarang bantahan daripada pihak pendakwaan. Perbicaraan sebelum ini berjalan sebanyak 3 kali di Mahkamah Magistrate Batu Pahat. Sebelum itu, tertuduh Muhammad Haikal tiba di Mahkamah Magistrate Batu Pahat seawal 8 pagi dikawal ketat anggota Jabatan Siasatan Jenayah. Turut hadir keluarga Bella serta peguam pemerhati. 87 individu ditahan selepas disyaki terlibat dalam operasi pusat urut tanpa lesen serta mengajikan pekerja asing tanpa permit menerusi sebuah operasi noda khas. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata kesemua suspek ditahan terdiri 68 warga asing dan 19 warga tempatan berumur 22 hingga 64 tahun. Operasi yang disertai seramai 111 pegawai kanan dan rendah itu dilancarkan serentak di setiap kontijen polis negeri. Antara peralatan yang dipercayai digunakan dalam aktiviti mengurut termasuk kondom, minyak urut dan telefon bimbit bernilai RM8,789 turut dirampas. Kes disiasat mengikut Seksyen 372A dan Seksyen 372B Kanun Keseksaan, Seksyen 107 Akta Kerajaan Tempatan 1976 serta Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C dan Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 Palang 63.
17 individu terlibat kegiatan memberi pinjaman wang tanpa lesen di Berkas menerusi Ops Venture di seluruh Johor dari 5 hingga 6 Mac. Ketua Polis Johor, Komisioner Polis M. Kumar berkata tangkapan melibatkan 14 lelaki tempatan dan 3 warga asing termasuk 2 wanita. 5 kenderaan, 26 telefon bimbit, 25 kad bank, 2 komputer riba dan 40 keping salinan kad pengenalan dirampas. Turut dirampas wang tunai berjumlah RM48,366 dan 9 keping cek. Individu yang ditangkap berusia 18 hingga 65 tahun. Kes disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951. Jabatan Kastam Negeri Sembilan merampas rokok putih dan minuman keras yang diseludup dengan nilai keseluruhan termasuk cukai berjumlah 13.4 juta ringgit dalam 2 serbuan di Selangor pada 26 Februari dan 1 Mac selepas. Pengarahnya Muhammad Hafiz Ishak berkata minuman keras itu dipercayai dibawa masuk ke dalam negara dari Dubai dan China untuk dipasarkan di negara jiran. Modus operandi MO sindiket adalah minuman keras tersebut diseludup dan dipercayai telah dibawa masuk ke negara ini tanpa melalui prosedur penginputan yang sah bagi tujuan penjualan di pasaran tempatan dengan harga yang lebih murah. Dalam serbuan pertama, 2 individu ditahan selepas menemukan 97,200 tin dan 30,392 botol minuman keras pelbagai jenama dan saiz bernilai 3.2 juta ringgit dalam 3 kontena. Manakala serbuan kedua, pihaknya menahan 5 unit kontena dan 2 lori mengandungi 591,000 paket rokok putih pelbagai jenama serta 51,936 tin dan 5,576 botol minuman keras bernilai 10.2 juta ringgit. Seorang pemilik premis bersama 2 pekerja warga asing ditahan bagi mantu siasatan. Seorang maut manakala 10 cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah bas persiaran dan sebuah lori trailer di kilometer 220.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Arsyad Abu, hasil siasatan, kejadian sekitar pukul 2.30 pagi itu mendapati bas yang bawa 30 penumpang dalam perjalanan dari stesen Larkin Johor Bahru ke Terminal Bersepadu Selatan TBS. Bas itu didapati melanggar belakang lori trailer yang bawa muatan pasir kaca di lorong pertama Lebuh Raya. Kemalangan itu menyebabkan pemandu bas berusia 41 tahun tersepit dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 10 penumpang bas yang cedera dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan Hospital Rembau untuk rawatan. Manakala penumpang yang selamat dibawa ke TBS menaiki bas disediakan syarikat sama. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sindiket penyelewengan minyak diesel bersubsidi ditumpaskan menerusi Ops Tiris 3.0 dalam serbuan di sebuah premis di Dengkil, Selangor Jumaat lepas. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM49,100. Menurut Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Ahmad, hasil maklumat awal modus operandi sindiket terbabit adalah dengan mengisi minyak diesel bersubsidi daripada beberapa stesen minyak dengan menggunakan lori yang diubah suai. Kemudian dibawa ke stor haram penyimpanan sebelum dijual di pasaran gelap. Pemeriksaan lanjut ke atas keseluruhan premis menemukan sejumlah 12,000 liter minyak diesel dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan penyelewengan. 2 lelaki tempatan berusia 57 dan 44 tahun turut direman bagi membantu siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengakui PDRM berdepan cabaran besar untuk membantras jenayah cyber dan penyalahgunaan bahan terlarang. Susulan itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Maktab Polis Diraja Malaysia PDRM menjalin kerjasama strategik bagi pembangunan kapasiti berkaitan jenayah cyber dan narkotik. Jelas beliau, fenomena ini bukan sahaja berlaku di Malaysia, malah negara lain turut berdepan isu sama.
Serangan-serangan cyber ni dia berlangsung ni, saya tak katalah every moment ya, tetapi kerap, betul. Satu ya. Tapi apakah ia di dalam radar pengesanan kita? Jawapannya ya. Ya, kita dalam keupayaan untuk mengesan sebarang pencerobohan cyber ini, termasuk dalam laman-laman strategik kerajaan dan sebagainya. Mengesan satu bab, to overcome that and to mitigate the impact. Itu satu isu yang lain. Beliau ditemui media selepas sesi dialog khas Polis Diraja Malaysia PDRM 2024 di Ceras. Turut hadir dalam majlis itu Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud dan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Sesi dialog khas PDRM itu disertai wakil dari 45 negara. Pelan jangka panjang berkaitan agenda baru Permekasaan Bumiputera yang dijangka dilancarkan Jun ini menepati ciri status pembangunan dan sosioekonomi tempatan. Matlamatnya tingkatkan penguasaan ekonomi Bumiputera terutama dalam segmen-segmen ekonomi baharu. Ini termasuk bidang pertumbuhan tinggi dan nilai ditambah tinggi HGHV. Kesemua intipati hasil daripada KEB 2024, input daripada sesi libat urus dan juga input daripada microsite KEB 2024 akan dicerakin dan diterjemahkan ke dalam hala tuju agenda baru Permekasaan Bumiputera, dan pelan jangka panjang agenda baru ini yang lebih segar dan inklusif tanpa meminggirkan peranan oleh semua etnik di Malaysia akan dirangka untuk tempoh 10 tahun yang akan datang. Jelas beliau lagi, peranan GLC dan GLIC akan diperluas dalam mendukung agenda Bumiputera sebagai agenda nasional menerusi pelaksanaan dasar dan inisiatif di kedua-dua entiti berkenaan. Usaha dilaksana kerajaan berhubung agenda Permekasaan Bumiputera itu disambut baik Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Selepas mendengar jawapan Yang Berhormat Pandan, betul saya setuju dan saya ucapkan tahniah. Kita seharusnya melakukan sesuatu dalam nak menentukan perkembangan atau nak membesarkan ekonomi atau gig ekonomi dalam negara kita itu, biarlah ianya lebih inklusif kepada semua. Lima inisiatif diperkenalkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bagi meningkatkan produktiviti beras di Sabah. Timbalan Menterinya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata ia termasuk meningkatkan kadar skim subsidi harga padi daripada RM360 kepada RM500 bermula 9 Ogos 2023 di seluruh negara. Menaikkan harga lantai belian padi di Sabah dan Sarawak daripada ringgit Malaysia 900 kepada ringgit Malaysia 1,300 per tan metrik, berkuat kuasa daripada 15 hari bulan Februari tahun 2024. Yang ketiga, mengadakan beberapa siri perbincangan di peringkat negeri secara serius yang melibatkan pelbagai jabatan dan agensi dalam mencari kaedah yang terbaik untuk mempertingkatkan dan memperluaskan kawasan baru penanam padi di Sabah. Dua inisiatif lain melaksana Smart SPB ala Sekincan di Kampung Kesapang Tengah, Kota Belud berkeluasan 27.81 hektar. Banduan tidak pernah dipinggirkan, malah sentiasa diingati dan disayangi. Sempena Tahun Baru Cina, satu program Jalinan Kasih anjuran pihak pengurusan penjara Kajang memberi peluang pada penghuni bertemu keluarga masing-masing. Seramai 32 penghuni yang terpilih dapat bertemu dengan sanak saudara bagi mengeratkan hubungan keluarga. Sebab apa kami buat adalah untuk memastikan supaya banduan ni ataupun prospek ada kesedaran dan ada motivasi lah untuk meneruskan kehidupan. Dan kami juga nak memberi mesej kepada masyarakat bahawanya masyarakat juga ada peranan dalam membentuk sasiah
dan motivasi banduan supaya dia keluar ada harapan. Penghuni yang ditemui melahirkan ucapan terima kasih atas peluang ini. Jadi selepas 2 tahun duduk kat sini, lagi 2 tahun nak keluar, dapat jumpa keluarga saya rasa bersyukur lah sebab penjara memberi saya peluang untuk berjumpa tepat-tepat dengan keluarga saya. Keluarga saya datang, mak saya lah, syukur dia masih ada dekat saya lagi sebab dalam penjara kami paling takut ialah keluarga kami dah tak ada lah. Kasih semangat saya hidup di dalam itu tunggu keluar lagi mau hormat dia orang. Ubah banyak barang lah dulu bulan kecil apa barang tak tahu betul pergi sangat nanti masuk itulah penjara lagi itu rasa macam soal besar orang soal besar je lah. Ubah banyak barang lah itu penjara betul. Nanti misalnya terima kasih semua itu pengawai itu tolong saya. Program ini bertujuan menerapkan hasrat menjadikan institusi penjara sebagai pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.